Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini kita bincangkan latihan minda 5.3. Masih lagi di bawah modul yang kelima iaitu ledger. Soalan ini berada di muka surat 179. Okey, di buku teks tingkatan 4. Kita lihat soalan yang pertama ialah nyatakan tujuan akaun kawalan disediakan. Okey, akaun kawalan ada dua, iaitu akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Antara tujuan akaun kawalan disediakan adalah untuk memudahkan pengiraan jumlah akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar apabila dia melibatkan lebih daripada satu akaun kawalan belum bayar dengan akaun kawalan belum terima. Okey. Untuk lebih detail kita cek, kita semak jawapan di buku teks. Okey, ni punya ni lah. Okey, akaun kawalan pengenalan ni adalah ringkasan daripada akaun belum terima. Okey, dalam ledger jualan dan juga akaun belum bayar dalam ledger belian. Okey, itu maksudnya akaun kawalan. Okey, so dia punya ni memudahkan syarikat untuk menentukan jumlah. Okey. So kat sini kita boleh lihat tujuannya adalah untuk memudahkan jumlah baki keseluruhan akaun belum terima dan juga akaun belum bayar dihitung. Okey. Memudahkan apabila dia gabungkan sekali. Okey. Okey, untuk satu lagi yang kedua, untuk menyemak ketepatan catatan dalam akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Okey, apabila melibatkan banyak putiran ataupun urus niaga yang melibatkan akaun belum terima, akaun belum bayar, so kita boleh semak ketepatan apabila kita menyediakan akaun kawalan. Ketiga ialah untuk mengimbangkan ledger am. Okey, ledger am ni adalah selain daripada akaun kawalan belum terima dengan akaun kawalan belum bayar. Okey, so untuk mengimbangkannya, okey, so bila kita pindah ke imbangan duga, dia akan imbang. Okey. Okey, itu tujuan penyediaan akaun kawalan. Okey. Okey. Soalan yang 1B, mengapakah akaun kawalan belum terima boleh berbaki kredit? Okey, kita faham akaun kawalan belum terima ni mesti berbaki di sebelah debit ataupun sebelah kiri. Sebab akaun kawalan belum terima adalah di bawah komponen aset semasa. So aset semasa mesti berbaki debit. Okey, apabila dia berlaku penambahan. Okey. So jadi kenapa dia boleh jadi berbaki kredit? Okey, antara satu sebabnya ialah akaun belum terima membuat pulangan jualan apabila hutangnya telah dijelaskan. Okey, ataupun dia akaun belum terima mendapat diskaun. Okey, mendapat diskaun apabila hutangnya telah dijelaskan. So kita lihat jawapan daripada buku teks. Okey. Okey, akaun kawalan belum terima berbaki debit kerana ia merupakan aset. Tetapi dia berbaki kredit jika pulangan barang niaga oleh akaun belum terima setelah hutangnya dijelaskan. Okey. Kemudian menerima diskaun daripada peniaga setelah hutangnya dijelaskan. Okey, setelah. Okay, itu kawalan belum terima. Okey, sebaliknya akaun kawalan belum bayar, dia mesti berada di sebelah kredit sebab dia adalah liability. Okey. Tapi dia boleh berbaki debit. Okey, berbaki debit sekiranya pulangan barang niaga setelah hutangnya dijelaskan. Okey, pulangan barang niaga. Satu lagi ialah peniaga menerima diskaun. Okey, peniaga menerima diskaun daripada akaun belum bayar setelah hutangnya dijelaskan. Okey, so akaun belum bayar ni adalah merujuk kepada pembekal ataupun contoh kita beli dengan pembekal itulah kita panggil dia adalah akaun belum bayar. Okey, sebab itulah kalau kita pulangkan barang,
okey, setelah kita bayar hutang, so berlakunya berbaki debit, okey, ataupun kita mendapat diskaun, okey, dipanggil diskaun diterima, okey, apabila hutang dijelaskan, okey, itulah berlakunya berbaki debit. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan Aiman. Okey, diberi baki akaun belum terima, okey, jualan kredit, diskaun diberi, pulangan jualan, penerimaan cek, okey, ataupun bank, cek tak laku, okey, diskaun dibatalkan dan juga hutang lapuk. Soalannya ialah anda dikendaki menyediakan akaun kawalan belum terima. Okey, so kat sini kita mesti sediakan menggunakan ledger. Okay, inilah bentuk ledger. Okay, so kita mula-mula sekali kita kena buat dulu format dia. Okay, pertama nama dia iaitu akaun kawalan belum terima. Kemudian kita tulis mula-mula sekali kena buat macam ni. Okey, so kita mula nak rekod. Okey, apabila kita nak buat akaun kawalan, kita mesti ingat format dia lah. Mesti kena ingat format dia. Mana satu yang sebelah debit, mana satu yang sebelah kredit. Okey, untuk yang kalau kamu dah faham konsep sistem catatan bergu, okey, mana satu debit, mana satu kredit, okey, kamu boleh buat dengan mudah. Okey, so kita ni maksudnya bila kita rekod dalam akaun kawalan ni, okey, kita menggunakan sistem catatan bergu. Okey, so kita lihat yang pertama, baki akaun belum terima pada 1 September 2016. Baki kita faham konsep akaun kawalan belum terima adalah di bawah komponen aset, okay, iaitu aset semasa. So dia mesti berbaki debit, okay, melainkan soalan tu dia tulis, okay, baki debit, melainkan soalan tu dia tulis baki kredit akaun belum terima. Okay, so kita rekod yang pertama di sebelah debit, okay, 2016, okay, pada September 1. Okay, ni adalah baki, okay, baki bawa ke bawah, jumlahnya adalah 3760. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah jualan kredit. Okey, soalan kadang-kadang ditulis jualan tunai, jualan kredit. Okey, jualan tunai tak perlu kita rekod dalam akaun kawalan. Okey, sebab dia melibatkan tunai dengan bank, tak perlu. Okey, bila urus niaga ni lah. Okey, urus niaga tunai dengan bank, kalau jualan tunai dengan bank tak perlu kita rekod. Okay, kalau jualan hutang ataupun dipanggil jualan kredit, kita kena rekod dalam akaun kawalan. Okey, akaun jualan kredit, okay, kita faham jualan kredit mesti berada di sebelah kredit, okay, ataupun sebab dia hasil. Okay, hasil mesti rekod sebelah kredit atau kanan. So kita pindah ke akaun kawalan belum terima ni akan menjadi sebelah debit. So kita rekodkan 25670 di sebelah debit. Okey, butirannya, okey, kita buat jualan. Okey, tak perlu tulis jualan kredit. Okey, tarikhnya ialah, okey, bila dia tak ada tarikh ni semuanya tarikh akhir. Okey, semua tarikh akhir. So 30. Okey, bergantung pada bulan tersebut. Okey. Okey, kalau 31 31. Okey. Okey, so itu punya jawapan dia. So yang seterusnya ialah diskaun diberi. Okey, diskaun diberi adalah belanja. Okey, belanja mesti kita rekod di sebelah debit. Okey, so bila diskaun diberi sebelah debit, so kita rekod dekat akaun kawalan ni sebelah kredit. So kita rekod dia punya ni 2016. Okey, September 30. Okey, kita tulis butirannya diskaun diberi. Okey, jumlahnya adalah 234. Okey,
Okey, seterusnya pulangan jualan. Okey, pulangan jualan adalah catatan kontra bagi jualan. Okey, so kita tahu jualan sebelah kredit, pulangan jualan sebelah debit. Itu kedudukan pulangan jualan. Bila kita pindah ke akaun kawalan, dia akan menjadi sebelah kredit. Okey, so kita rekod sebelah kredit. Okey, tarikh yang sama iaitu pulangan jualan. Okey, jumlahnya ialah 370. Okey, kadang-kadang soalan dikata pulangan masuk ataupun pulangan ni berada sebelah debit. Okey, yang seterusnya penerimaan cek daripada akaun belum terima. Okey, cek ni merujuk kepada bank. Okey, maksudnya pelanggan ataupun akaun belum terima ni membayar hutang dia kepada kita. Okey, kita ni pemilik lah. Okey, akaun belum terima tu kita anggap sebagai pelanggan. Apabila pelanggan ataupun akaun belum terima ni bayar duit kepada kita, so kita dapat duit. Bila kita rekod dalam buku tunai, dapat duit, kita rekod sebelah debit. Okey, buku tunai debit. Kenapa debit tu duit masuk sebelah debit ataupun dipakai konsep aset. Okey, so direkod sebelah debit. So kita rekod dekat akaun kawalan belum terima, kita rekod sebelah kredit. Okey, so kita rekod. Okey, cek tu adalah bank. Okey, kita rekod bank. Okey, 19450. Okey, itu jawapan dia. Okey, seterusnya ialah cek tak laku. Okey, apabila pelanggan dia bayar dekat kita, okey, menggunakan cek. Kemudian bila kita semak dalam akaun bank kita, iaitu akaun semasa, duit tersebut tak masuk, ataupun kita mendapat maklumat daripada pihak bank bahawa cek ni tak laku. Okey, so kita kena tolak semula. Okey, bila kita tolak semula, okey, dia akan mengurangkan duit kita. Okey, maksudnya mengurangkan duit buku tunai, mengurangkan akaun bank kita lah. Okey, akaun bank kita kalau kurang, dia berada sebelah kredit. Okey, so kita rekod kat sini sebelah debit. Okey, akaun kawalan ni rekod sebelah debit. So kita tulis bank, okey, dalam kurungan cek tak laku. Okey, kita rekodkan dia punya jumlah 980. Okey, seterusnya diskaun diberi dibatalkan. Tadi kita dapat diskaun, kita rekod sebelah debit. Okey, bila kita mendapat diskaun diberi tu direkod di sebelah debit. Kemudian kita pindah ke akaun kawalan sebelah kredit. Kemudian bila berlaku diskaun diberi dibatalkan, so kita terbalikkan. Okey, terbalikkan. So kita lihat diskaun diberi menjadi sebelah debit kan. Okey, kalau diskaun diberi dibatalkan berada sebelah kredit, so kita pindah ke sini. Okey, direkodkan sebelah debit. Okey, kita rekod diskaun. Okey, diskaun diberi dibatalkan. Okey, buat dalam kurungan dibatalkan. So tulis jumlah dia RM75. Okey, dan yang terakhir ialah hutang lapuk. Hutang lapuk ialah belanja. Okey, belanja, kedudukan asal hutang lapuk berada sebelah debit. Okey, sebab debit, sebab dia belanja. So kita rekod, okey, sistem catatan penggun ni bila sana debit, okey, bila hutang lapuk berada debit, so akaun kawalan belum terima menjadi sebelah kredit. So kita rekod hutang lapuk sebelah kredit. Okey, jumlahnya ialah 350. Okey, itu maklumat yang ada. Okey, sekiranya ada maklumat hutang lapuk terpulih, okey, ataupun satu lagi ialah peruntukan hutang ragu, sekiranya maklumat ni ada, so kita tak perlu rekod. Okey, sebab dia dianggap benda asing lah. Okey, maksudnya tak ada kaitan dengan akaun kawalan. So yang tu kalau ada tidak perlu kita rekod. Okey, so akhirnya kita kena jumlahkan. Okey, so kita selang satu baris, kita
Okey, gariskan. Okey, so jumlah macam biasalah, kita kena kira mana jumlah yang lebih besar. Okey, sama ada debit atau kredit. So kita lihat sebelah debit. 3760 tambah 25670 tambah 980 tambah 75, kita dapat 30. Okey, 485. So kita pindah sebelah kredit, 30485. Okey, kemudian tolakkan. Tolakkan semua bahagian kredit 234, 370, 19450 dengan 350. So kita dapat lebihan, okey, ataupun baki. Okey, inilah baki HB. Okey, baki hantar ke bawah. Okey, so bila 30 September kita pindah ke bulan berikutnya. Okey, pada lepas September, Oktober. Okey, kita pindahkan Oktober 1. Okey, di sebelah debit baki WB. Okey, itulah cara untuk kita sediakan akaun kawalan belum terima. Okey, soalan yang ketiga ialah maklumat berikut diperolehi daripada buku perniagaan Ravindra. Okey, baki akaun belum bayar, belian kredit, diskaun diterima, pulangan belian, bayaran cek kepada pembekal, caj angkutan ataupun kita panggil angkutan masuk, dan satu lagi ialah pindahan daripada ledger jualan ke dalam ledger belian. Okey, anda dikendaki menyediakan akaun kawalan belum bayar. Okey, so pertamanya kita buat dulu format dia, akaun kawalan belum bayar. Okey, so kita faham dulu konsep ataupun akaun belum bayar ni adalah di bawah komponen liability semasa. Bila di liability, dia mesti berbaki sebelah kredit ataupun sebelah kanan. Okey, pertama kita lihat baki akaun belum bayar pada 1 April 2016. So ini adalah baki sebelah kredit. Okey, tulis tarikh dulu 2016. Okey, kemudian kita tulis April 1. Okey, baki bawa ke bawah, jumlahnya ialah 4,300. Okey, kemudian kita lihat maklumat yang kedua iaitu belian kredit. Bila ada belian kredit, okey, kita kena ingat belian berada sebelah debit. Okey, sebab dia adalah bawah komponen belanja. So bila belanja debit, kita rekod, okey, sistem catatan bergu ni, satu debit, satu lagi mesti kredit. Okey, yang kredit tu adalah akaun kawalan belum bayar. Okey, sebab itulah kita rekod kat sini belian sebelah kredit. Okey, so kita rekod pada tarikh akhir iaitu 30 April. Okey, kita tulis belian. Okey, belian saja. Okey, tak perlu tulis kredit. 18,560. Okey, jika melibatkan belian tunai ataupun belian bank, okey, kalau ada butiran tersebut dalam soalan akaun kawalan, kita tak perlu rekod, okey, dalam akaun kawalan belum bayar. Okey, sebab itu maklumat tu kita, okey, tak perlu ambil kira bila kita buat akaun kawalan. Okey, yang seterusnya diskaun diterima. Okey, ada dua, diskaun diberi untuk akaun belum terima, kalau diskaun diterima untuk akaun belum bayar. Diskaun diterima adalah hasil. Okey, kita faham hasil sebelah kredit ataupun sebelah kanan. Okey, so sistem catatan bergu, satu kanan satu kiri. Okey, satu dah kanan, so yang debit, okey, ataupun kiri ni akaun belum bayar. So kita rekod diskaun diterima ni sebelah debit. Okey, tarikh 2016 April 30. Okey, diskaun diterima. Okey, jumlah 450. Okey, seterusnya ialah pulangan belian ataupun pulangan
keluar. Okey. So pulangan belian adalah catatan kontra bagi belian. Belian sebelah debit. So pulangan belian sebelah kredit. So bila sana pulangan belian sudah kredit, kita rekod dekat akaun kawalan sebelah debit. So kita rekodkan pulangan belian 230. Okey, seterusnya bayaran cek kepada pembekal. Bila kita membuat bayaran, kita gunakan cek ataupun kita panggil bank. Bila kita buat bayaran, kita mengurangkan duit. So duit kita akan berkurang. Bila duit berkurang dalam akaun bank ataupun buku tunai, kalau berkurang kita rekod sebelah kredit. So bila sana dah kredit, so kat sini akaun kawalan ni akan jadi sebelah debit. So kita rekod bank sebab bayaran cek. Rekodkan 15,600. Seterusnya ialah caj angkutan dikenakan. Sebut caj angkutan ni adalah belanja ataupun dipanggil apa? Angkutan masuk. Bila angkutan masuk ni adalah belanja. Bila belanja berada sebelah debit, so kita rekod dekat akaun kawalan sebelah kredit. So kita tulis angkutan masuk jumlah 370. Dan yang terakhir ialah pindahan dari ledger jualan ke ledger belian. Ledger jualan ni merujuk kepada akaun kawalan belum terima. Kalau ledger belian ni akaun kawalan belum bayar. Pindahan ni bila kita ada satu nama, iaitu contoh pelanggan tu nama A. So kita beli dengan A, kemudian kita pun jual dengan A secara kredit. Maksud nama orang yang sama, kita berusniaga belian dengan jualan secara kredit. So berlakunya pindahan sebab untuk kita nak gabungkan sekali. Gabungkan sekali penama tersebut. So bila kat sini, bila pindahan, akaun kawalan belum terima, kita rekod sebelah kredit. Bila akaun kawalan belum bayar, kita rekod sebelah debit. So kita rekodkan dia punya ni, pindahan ni kita panggil apa? Kontra. Butirannya kita tulis kontra. Jumlahnya ialah 650. Macam itulah. Pindahan tu adalah kontra. Bila semua dah selesai kita pindahkan, so kita boleh jumlahkan dengan kita selang satu baris. Kita jumlahkan macam biasalah. Mana yang lebih besar? 4,300 tambah 18,560 tambah 370, kita dapat 23,230. Nilai yang besar tu kita pindah juga sebelah debit. Kemudian kita tolakkan semua bahagian debit. 450 tolak 230 tolak 15,600. Tolak lagi 650. So kita dapat lebih 6,300. Inilah baki hantar bawah ataupun HB. Bila kita ada baki HB, kita kena pindahkan baki BB pada bulan berikutnya, iaitu lepas April, iaitu Mei 1. Baki bawah-bawah 6,300. Semoga video ni memberi manfaat dan juga memudahkan pelajar faham macam mana nak sediakan akaun kawalan belum terima dengan akaun kawalan belum bayar.